mereka itulah golongan yang aman dan terlepas daripada azab Allah. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Doa menghindari wabak penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassalna bidhil izzati wal jabarut wa i'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma sarif 'anna hadzal waba' wa qina sharra ar-rada' wa najjina min at-ta'n wat-ta'un wal bala' bi lutfika ya latif ya khabir. إنك على كل شيء قدير. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga dan sahabat baginda sekalian. Kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpegang teguh padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada wabak ini dan ta'un dan bala bencana. Kami mohon dengan ihsan-Mu wahai Tuhan yang maha lemah lembut lagi maha menguasai. Sesungguhnya Dikau maha berkuasa di atas segala sesuatu. Wahai Tuhan yang berkuasa menolak bala, ya Allah, ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala, wahai yang maha pengasih. Ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala, wahai yang maha penyayang. Lindungilah kami daripada bala, wabak penyakit, kesempitan hidup, gempa bumi, mihnah dan fitnah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk orang-orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini Kim setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tau. Ini betul-betul bagi manfaat semua kita orang Sabah. Ekspresi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Ya, Ekspresi IKIM Inspirasi Euforia Islami jam 9 malam seperti biasa temu janji kita pertemuan bersama-sama untuk kita ikuti siri Maulid at IKIM bersama-sama untuk kita bawakan nak tambah lagi kecintaan kita buat Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Dan seperti biasa kita bersama dengan tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Chol di atas talian waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Ya, kita bersama dengan Ustaz Muhadir Haji Chol saat ini di atas talian menerusi siaran kita. Anda boleh dengarkan siaran di Facebook kami IKIM FM. Dan insyaAllah Ustaz, kita nak bawakan perbincangan kita pada malam ini. Tajuk kita meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Untuk kita dengarkan bicara kita pada malam ini, saya kira anda yang menonton di Facebook kami saat ini boleh sama-sama klik button share. Semoga ramai lagi beroleh manfaat perkongsian kita pada malam ini. Dan insyaAllah kita nak terus saja ikuti pengajian ilmu kita. Tajuk kita meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Silakan Ustaz.
Teruskan Ustaz bersiaran kita untuk lintas langsung kita pada malam ini, siri Maulid Hakim Ustaz. Syukran jazilan Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillah. Ya Ustaz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Walhamdulillahi mil'u kulli ardin wa sama. Wassalatu wassalamu ala syamsil anbiya wa imamil atqiya. Habibina wa azimina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah Taha Rasulillah ياسين حبيب الله الفاتح والخاتم والناصر والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Syukran jazilan saudara Faiz yang baik hati sidang pendengar rancangan Maulid yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih lagi berada di bulan Rabiul Anwar, bulan diputrakan Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allah Azza wa Jalla memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam dengan kurniaan yang terlalu banyak dan terlalu agung dan terlalu istimewa. Antaranya ialah akhlak yang sangat mulia. Akhlak adalah sesuatu yang mulia dan berharga. Berakhlak mulia, lebih mulia dan lebih berharga. Ia dianggap suatu yang sangat mulia apabila kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh seseorang diakui, diiktiraf oleh orang lain, kerana pengakuan ataupun pengiktirafan itu sudah pasti selepas benar-benar melihat ataupun bersama dengan orang yang berakhlak itu dan memang dia memiliki akhlak yang terpuji. Ini suatu kemuliaan. Itu kalau diakui oleh manusia sesama manusia. Bagaimana kalau pengakuan itu, pengiktirafan itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang memperakui dan mengiktiraf akan akhlak Nabi yang sangat agung, yang sangat mulia itu tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana. Malah ketika Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak baginda, bukan dengan akhlak yang baik, bukan dengan akhlak yang terpuji, bukan dengan akhlak yang bagus, tetapi akhlak yang agung. Satu pengiktirafan pujiannya sangat-sangat mulia dan sangat-sangat istimewa. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah menyebutkan, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar mempunyai budi pekerti yang agung.
Allah tidak menyebut budi pekerti yang baik atau budi pekerti yang bagus atau budi pekerti yang murni atau budi pekerti yang mulia, tidak. Tetapi lebih daripada semua itu, Allah menyebutkan budi pekerti yang agung. Allah tidak akan menggunakan perkataan agung, azim, melainkan pada sesuatu yang azim juga, sesuatu yang agung juga. Sebab itu selalu kita baca doa, huwa rabbul arshil azim. Dalam Al-Quran disebut ayat, huwa rabbul arshil azim. Dialah Allah yang mempunyai, yang memiliki, yang mentadbir, menguasai arsh yang agung. Sebab arsh adalah makhluk Allah yang paling besar, sebab itu disebut paling agung. Allah tidak akan menggunakan sesuatu dengan azim, melainkan sesuatu itu juga azim. Contohnya arsh, makhluk yang paling besar. Sebab itu disebut Rabbul Arshil Azim. Demikian akhlak. Itu punyai peringkat, dan yang paling tinggi, kemuncaknya adalah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah tidak ada ayat lain ataupun hadis-hadis yang lain yang menyebutkan kemuliaan, keagungan, ketinggian akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup dengan ayat ini. Kenapa? Yang memujinya Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama mengatakan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang telah dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, yang telah dibawa oleh Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Saleh, dan semua para Nabi dan Rasul. Akhlak-akhlak itu semuanya baik, yang nanti dengan kehadiran pengutusan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyempurnakan akhlak-akhlak tadi itu. Seumpama dinding yang terdiri, tersusun daripada batu-bata. Batu-bata yang banyak-banyak itu, itulah para Nabi dan Rasul. Tinggal satu lagi al-labinah, tinggal satu lagi batu-bata. Maka kata Nabi, ana tilkal labinah, akulah batu-bata yang terakhir itu, yang sehingga diletak di situ menutupi dan memperkemaskan dinding yang sudah elok itu. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya diutuskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak. Sebahagian ulama mengatakan akhlak itu sudah mulia, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada akhlak, sehingga kalau Nabi tidak hadir, walau akhlak sudah ada, akhlak para Nabi, akhlak para Rasul itu sudah ada, tetapi dengan hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan akhlak. Maka di sini yang lebih mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada akhlak tadi itu. Akhlak itu mulia, tetapi lebih mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang dipuji oleh orang lain, orang yang agak jauh daripadanya, mungkin orang itu adalah kawan-kawannya, ataupun anak-anak muridnya, ataupun pencintanya, pengkagumnya, orang yang menyukainya, yang jauh-jauh, maka itu adalah suatu yang biasa sahaja. Tetapi kalau orang yang rapat, malah paling rapat, umpama isterinya, ataupun orang yang rapat, umpamanya anak-anak, kaum kerabat, juran-jurannya memujinya, mengiktiraf kehebatan, ketinggian akhlaknya, maka ini bukan biasa, tapi sesuatu yang sangat luar biasa. Sebab itu dalam pepatah Arab menyebutkan ahwanun nasi lil alimi ahluhu wa jiranuhu. Orang yang paling tidak menghargai atau tidak tahu kedudukan seseorang yang alim adalah keluarga dan jirannya. Wa arghabuhum lahu al-bu'ada'u minhu. Dan orang-orang yang
paling ingin belajar dan paling ingin mengambil manfaat daripadanya adalah orang-orang yang jauh daripadanya. Sebab kadang-kadang orang tu memang alim, tetapi oleh kerana di rumah dia dia tidaklah seperti orang alim, kadang-kadang pakai baju ala qadar sahaja, dengan pakaian ala qadar sahaja, bergurau-gurau dengan anak-anak, kadang-kadang kalau nak bermain dengan anak-anak atas belakang dia yang jadi kuda umpamanya, maka itu adalah suatu yang lumrah. Dan dia tidak berbicara secara serius. Kadang-kadang Syekh ini tadi bergelak ketawa, bergurau senda dengan isteri dan anak-anak, itu seolah sehingga isteri dan anak-anak tidak melihat abahnya itu, suaminya itu orang yang sangat alim. Begitu juga kadang-kadang jiran yang dekat-dekat, maka dia kadang-kadang keluar dengan menyiram pokok bunga, dengan bersukan ataupun pakaian yang biasa sahaja, tidak seperti seorang yang alim, sehingga jiran-jiran yang rapat tu melihat orangnya biasa sahaja. Sebab itu kadang-kadang mereka tidak ada suatu keinginan yang kuat untuk belajar daripadanya, ataupun untuk mengambil manfaat daripadanya, sebab dilihat orangnya biasa sahaja. Tetapi orang-orang yang jauh, murid-murid yang jauh, tahu ini orang yang alim, ini orang yang punya ilmu yang banyak, ini orang yang punya hikmah yang sangat tinggi. Mereka lah orang yang paling ingin untuk mendekatinya dan mengambil manfaat daripadanya. Itulah yang disebut ahwanun nas lil alimi ahlu wa jiranuhu wa arghabuhum lahu al-bu'ada'u minhu. Kerana itu, orang kalau dipuji oleh isterinya, oleh orang-orang yang dekat dengannya, ini satu pujian yang sangat luar biasa. Itulah yang berlaku juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Isteri adalah orang ataupun insan yang paling banyak tahu hal ehwal seseorang suami di rumahnya. Baik buruknya semua diketahuinya. Barangkali dia orang yang dipuji di luar, tetapi akhlaknya tidak seperti yang dia ajar di luar itu, dengan maaf, dengan kasarnya, dengan kedekutnya, dengan akhlak tidak berapa eloknya di rumah. Tapi di luar, Masya Allah. Kerana itu, kalau diakui ketinggian akhlaknya itu oleh isterinya yang 24 jam bersama dengannya di rumah, ini satu yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam, di ketika awal turun wahyu, mendapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril di Gua Hira, lalu sangat takut sekali. Balik ke rumah, zammiluni, selimutkan diriku. Walhal yang di rumah itu cuma ada Sayyidatina Khadijah. Kenapa digunakan jamak zammiluni? Sepatutnya zammili ini sudah cukup. Kerana baginda meminta kepada Sayyidatina Khadijah, seorang di rumahnya itu, untuk menyelimutinya. Tapi kenapa Nabi menggunakan zammiluni dengan sirah yang jamak? Dalam bahasa Arab, orang nak memuliakan orang lain, dia tidak akan menggunakan sirah yang mufrad, tetapi digunakan sirah ataupun penggunaan yang jamak banyak. Walaupun di rumah hanya Sayyidatina Khadijah, dan Nabi sepatutnya menyebutkan zammili ini dengan muannas, dengan dhamir mukhatab anti, tetapi seolah-olah digunakan hum ataupun antum, zammiluni, dhamir mukhatab. Seolah-olah Nabi berbicara dengan ramai orang dan Nabi mengatakan zammiluni. Ini adalah suatu penghormatan kepada orang yang berada di hadapannya. Bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menghormati Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Lalu ketika diselimuti dan Nabi sedikit rasa tenang daripada tadi sedikit keluh kesah kerana takut melihat malaikat Jibril dengan bentuk yang asal yang sangat besar itu, lalu Nabi mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, sesungguhnya aku sangat bimbang pada diriku. Sayyidatina Khadijah menenangkan
Dan di sini membuktikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalla wallahi, tidak demi Allah. Ma yukhzika Allahu abada. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Kenapa? Sini akhlak Nabi. Innaka la tasilur rahim. Sesungguhnya engkau menghubungkan tali silaturrahim. Wa tahmilul kalla, memikul bebanan. Wa taksibul ma'dum, menolong orang-orang yang susah. Wa taqrib dhaif, memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan engkau menolong orang atas jalan kebenaran. Itu akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakui oleh orang yang paling rapat dengan baginda Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kita akan sambung selepas ini pengakuan dan pengiktirafan oleh Sayyidatina Aisyah pula, isteri baginda yang paling banyak menerima giliran malamnya dan yang paling tahu tentang hal ehwal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama akhlak baginda. Selepas ini insya-Allah. Hada wa billahi taufiq. Kasih dan ingatan ku hanya padamu, tiada yang dapat menafikan itu. Hidupku penuh arti sejak kita bertemu. Hadirmu siapalah
lagi bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda. Kita berbicara saat ini menerusi Maulid at IKIM bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel, dan bicara kita pada malam ini berkaitan tajuk kita nak dengarkan, tadi dah dengarkan perbincangan bersama-sama. Tajuknya meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita nak terus bersama dengarkan yang Ustaz bawakan tadi perihal akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada isteri baginda sendiri. Jadi kita nak terus bersama-sama. Ustaz, silakan Ustaz. Tadi kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda diperakui oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Sekarang kita melihat dan ikuti bagaimana pengakuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Sayyidina Amir datang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dan bertanya, "Ya Ummul Mukminin, akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Ummul Mukminin, beritahulah kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, "Kana khuluquhul Quran." Adalah akhlak baginda adalah Al-Quran. Ama taqra'ul Qur'ana qaula Allah Ta'ala? Tidakkah kamu membaca Al-Quran pada firmanullah? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Ini pengakuan daripada mulut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan harus kita tahu satu fakta, bahawa setiap selepas asar, setiap hari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke setiap rumah isteri-isteri baginda yang berada dekat dengan Masjid An-Nabawi ketika itu. Setiap rumah dipergi dan Nabi akan berhenti di rumah yang menjadi giliran malam isterinya ketika itu. Dan Sayyidatina Aisyah, ketika isteri-isteri yang lain selalu mendapat giliran satu malam, beliau mendapat 2 malam. Beliau mendapat 2 hari. Kenapa? Sebab Sayyidatina Saudah yang dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umur Sayyidatina Saudah 65 tahun, satu riwayat 66 tahun, beliau selalu bagi malamnya kepada Sayyidatina Aisyah. Yang kita nak bincangkan, oleh kerana selalu mendapat giliran yang lebih, sudah pasti paling banyak melihat hal ehwal Nabi, sudah pasti paling banyak berinteraksi dengan Nabi, sudah pasti paling banyak mempelajari sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi akhlak, dari segi hukum hakam, dari segi nasihat dan sebagainya. Bermakna ini menjadikan Sayyidatina Aisyah isteri yang paling faqih, paling mendalam ilmu agama dan paling banyak tahu tentang hal ehwal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tahu tentang hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim, Sayyidina Amir bertanya, "Ya Ummul Mukminin, ambi'ini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Ummul Mukminin, beritahulah kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, "Alasta taqra'ul Quran?" Tidakkah kamu membaca Al-Quran? Bala, kata Sayyidina Amir, kata Sayyidatina Aisyah, "Fa inna khuluqa nabiyillahi kana Al-Quran." Sesungguhnya akhlak Nabi Allah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam adalah Al-Quran. Di ketika lain, Sayyidina Abu Abdillah Al-Jadali bertanya tentang akhlak Rasulullah SAW juga kepada Sayyidatina Aisyah. Lalu beliau menjawab, lam yakun fahishan wala mutafahisha. Baginda bukanlah seorang yang berkata keji, berkata tidak elok, tidak pula melakukan perkara yang tidak elok, perkara yang keji. Wala sakhaban fil aswaq, tidak menjerit-jerit di pasar-pasar. Sebab Nabi adalah orang yang berniaga, jadi Nabi tidak menjerit-jerit. Wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'ah, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah, akan tetapi baginda memaafkan dan berlapang dada dengan orang lain. Ini akhlak terpuji yang sangat mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sekarang kita lihat pengakuan daripada menantu beliau sendiri, menantu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, juga sepupu baginda, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah wa alaihi salam. Ini disebut oleh Sayyidina Husain. Beliau bertanya kepada ayahnya, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah wa alaihi salam, tentang perjalanan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam dengan orang yang ada di sekeliling baginda Sayyidina Ali. Kita harus tahu juga bahawa beliau antara orang yang paling ataupun banyak tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, sebab beliau diangkat oleh Nabi menjadi anak angkat, diambil oleh Nabi menjadi anak angkat sejak kecil. Nah, jadi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam itu sering selalu bersama dengan Sayyidina Zaid bin Harithah sejak kecil sampailah membesar, duduk di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu beliau banyak tahu dan antara yang paling tahu tentang hal ehwal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang syama'il, dalam kitab Syama'il tentang perwatakan Nabi, tentang postur tubuh Nabi, tidak ada sahabat-sahabat besar yang meriwayatkan bagaimana bentuk muka Nabi, wajah Nabi, bagaimana mata terletak, hidung terletak, telinga, pipi Nabi, dagu Nabi, janggut Nabi. Tidak ada yang boleh describe paling tepat, sebab para sahabat tidak berani merenung melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana wajah Nabi itu Allah bagikan suatu kemuliaan di samping ketampanan, iaitu Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kewibawaan dan nur, sehingga para sahabat tidak berani melihat wajah Nabi Ta'ala, dan tepat kalau melihat pun memandang sedikit sahaja. Mereka lebih banyak menundukkan pandangan. Umpamanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan yang lain ketika berbicara dengan Nabi selalu melihat ke bawah, tak berani menundung wajah Nabi, melainkan ketika Nabi panggil ya Umar, barulah sedikit mendongak dan dengan cepat turun balik, sebab wajah Nabi sangat berwibawa. Tetapi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu wa alaihi salam sudah pasti dapat melihat dengan sepuasnya, sebab daripada kecil sudah pasti melihat muka ayah angkatnya sepuas-puasnya, tambah bersama dengan Nabi bukan sehari dua, malah bertahun-tahun. Nah, sebab itu istimewanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu wa alaihi salam. Ketika beliau describe tentang Nabi, kita lihat dalam kitab Syama'il sangat panjang dan sangat tepat. Dan ini juga beliau tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam daimal bishr. Ini diceritakan oleh Sayyidina Ali menceritakan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang selalu berwajah ceria. Jadi saya suka orang yang melihatnya pun jadi gembira. Sahlal khuluqi, seorang yang memudahkan urusan ataupun mempunyai akhlak yang sangat baik. Layyinal janib, mempunyai perasaan yang lembut. Laisa bifadhin wala ghalidhin, tidak keras dan tidak kasar. Wala sakhabin wala fahashin, seorang yang tidak suka mencari gaduh dan tidak menggunakan kata-kata yang keji. Wala ayyabin wala musyahin, Nabi tidak memburukkan sesuatu, tidak memburuk-burukkan sesuatu dan bukan seorang yang kedekut. Yataghafalu amma la yashtahi, melupakan atau tidak mengambil tahu sesuatu yang tidak perlu ataupun yang sia-sia. Wala yu'yisu minhu rajihi wala yukhayyadu fihi, orang yang berhajat tidak putus asa, maksudnya suka meminta pertolongan dengan Rasulullah SAW dan baginda tidak menghampakan permintaan orang lain. Qad taraka nafsahu min thalathin, baginda meninggalkan ataupun melarang dirinya daripada 3 perkara. Apa itu? Al-mira'i wal-ikthari wa ma la ya'ni, bertikam lidah, selalu ingin mendapat yang banyak dan sesuatu yang tidak memberi manfaat. Nabi tidak mahu itu. Wa tarakan nasa min thalathin, dan baginda mahukan orang ramai meninggalkan 3 perkara. Kana la yadhummu ahadan wa la ya'ibuh, tidak mencela seseorang dan tidak mengaibkannya. Wala yatlubu awratah, tidak mencari kesalahannya. Wala yatakallamu illa fima raja thawabah, dan tidak bercakap melainkan pada perkara yang boleh mendatangkan pahala. Wa idza takallama atraqa julasa'uhu ka'annama 'ala ru'usihim at-tayr, apabila baginda berbicara, orang yang mendengarnya akan terpaku seolah-olah ada burung di atas kepala mereka itu. Fa idza sakata takallamu la yatanaza'una 'indahu al-hadith, apabila baginda berhenti berbicara, barulah para sahabat bercakap. Masya-Allah. Dan mereka tidak bergaduh ketika berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man takallama 'indahu ansatu lahu hatta yafru'. Siapa yang bercakap di sisi Nabi, dekat dengan Nabi, mereka yang lain akan diam mendengarnya sehinggalah dia habis bercakap. Allah, hadithuhum 'indahu hadithu awwalihim, percakapan mereka di sisi baginda adalah percakapan orang yang terdahulu daripada mereka. Allah, yadhaku mimma yadhakuna min, baginda turut ketawa dengan apa yang diketawakan oleh para sahabat, maksudnya mengambil hati para sahabat. Kalau mereka ketawa, Nabi juga ketawa supaya orang tidak kecil hati. Wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna min, dan turut kagum dengan apa yang dikagumi oleh para sahabat. Allahu Akbar. Ini togetherness, kebersamaan Nabi SAW dalam perbicaraan ataupun perkongsian, perbicaraan, percakapan para sahabat. Ini yang terbaik supaya orang tahu kita ini mengambil berat dan ikut serta dalam perbincangan itu. Wa yasbiru lil gharibi 'ala al-jafwa fi mantiqihi wa mas'alatihi hatta in kana ashabuhu la yastajlibunahum. Dan baginda bersabar terhadap orang yang keras seperti orang Badui, orang Arab dusun dalam percakapan dan pertanyaannya kepada baginda, sehingga jika ada para sahabat yang cuba untuk membawa orang yang keras kepada baginda, apa kata Nabi? Masya Allah, idza ra'aitum talib hajatin yatlubuha fa'arfiduh. Apa kata Nabi? Sekiranya kamu melihat seseorang yang ada hajat untuk mendapatkannya, bantulah dia. Masya Allah. Wala yaqbalu thana'a illa man mukafi'in. Dan Nabi tidak memotong, tidak menerima pujian melainkan daripada orang yang pernah mendapat pertolongan baginda. Wala yaqta'u ala ahadin hadithahu
hatta yajuza fayaqta'uhu binahyin aw qiyamin. Dan baginda tidak memotong percakapan orang lain jika dia melampaui batas. Kalau orang itu kasar ataupun bercakap tak elok, Nabi tak potong pun, tapi baginda akan memotongnya dengan melarangnya daripada terus bercakap, atau baginda akan bangun untuk beredar. Itu sekelumit akhlak mulia yang diceritakan oleh menantu, oleh sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat arif, sebab sejak daripada kecil sehingga dewasa duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas ini insya-Allah kita akan lihat pembantu Nabi yang menjadi khadam kepada baginda, bukan sedikit, 10 tahun. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik tentang akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas ini insya-Allah. Hada wabillahi taufiq. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Segalanya telah Engkau tentukan. Ya Tuhan, maafkanlah, ampunilah kami, rahmatkan ijtihad itu. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 2 November hingga 30 November 2020. Caranya mudah saja. Layari laman web www.ikim.my palang kaji selidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Menariknya juga sebanyak 20 helai t-shirt eksklusif disediakan untuk anda yang bertuah. Jadi, tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my palang kaji selidik sekarang. IKIM Inspirasi Euforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda. Bicara kita masih lagi menerusi Maulid IKIM bersama Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel untuk bicara kita berkaitan dengan tajuk meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, kira untuk bahagian terakhir kita dah dengarkan kisah akhlak baginda Rasul ini daripada dua orang tokoh isteri baginda, dan selanjutnya bersama dengan insan seterusnya yang rapat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz pengajian kita. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mendengar pujian pengiktirafan daripada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu wa alaihi salam, kita dengar pembantu yang menjadi khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Bukan sedikit tu, masya-Allah. Di dalam Islam kalau kita bertamu di rumah orang sebolehnya jangan sampai lebih 3 hari. Nah, sebab kadang-kadang mereka boleh bersabar dalam masa 3 hari kalau ada anak perempuan ataupun isteri bertudung berhijab, kan mereka selalu bersama dengan suami masing-masing, ayah masing-masing dalam keadaan tidak berhijab. Ia memang sebab berada dalam rumah, tapi ketika kita hadir datang jadi tetamu, sudah pasti mereka menjaga aurat masing-masing. Manusia boleh bersabar dalam beberapa hari, 3 hari begitu. Nah, kecuali lah kalau tuan rumah nak kita lebih panjang jadi tetamu, tu cerita lain. Kalau kita tak ada urusan apa-apa, jangan lebih daripada 3 hari, sebab Allah sangat mengetahui. Kalau lebih daripada 3 hari, takut nanti tuan rumah rasa tak sedap, anak isterinya jadi rasa terkongkong dan tidak bebas seperti sedia biasanya. Begitu nah. Itu 3 hari. Sebab kadang-kadang karakter seseorang itu berubah. Tapi istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Sayyidina Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khadam baginda ketika bermusafir dan ketika di rumah tidak bermusafir.
Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Ma qala li syai'in sana'tu. Tidak pernah Nabi berkata padaku pada yang aku lakukan, lima sana'ta hadha hakadha, kenapa kamu lakukan begini? Wala li syai'in lam asna'hu, dan kalau saya tak buat sesuatu, tak pernah Nabi tanya, lima lam tasna' hadha hakadha, kenapa kamu tak buat begini? Subhanallah, tidak ada. Kalau Sayyidina Anas buat sesuatu, Nabi tak tanya pasal apa kamu buat lagu ni. Kalau Sayyidina Anas tak buat sesuatu, pasal apa kamu tak buat? Tak ada. Subhanallah. Ini kalau tuan bertanya begitu dengan pembantu, itu wajar. Itu wajar sebab orang itu adalah khadam, orang itu adalah pembantu. Tapi Nabi SAW memperlakukan Sayyidina Anas bin Malik dengan perlakuan yang sangat luar biasa. Tidak pun seperti merendah-rendahkan pembantunya. Di ketika lain, Sayyidina Anas bin Malik menyebutkan khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li, tak pernah Nabi kata padaku uffin. Tak pernah Nabi kata apa ni? Tak ada. Sekali-kali tak ada. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu, tak pernah Nabi tanya ataupun kata pada benda yang saya lakukan, lima sana'tahu, pasal apa kamu lakukan? Tak, Nabi tak pernah sebut. Wala li syai'in taraktuhu, dan sesuatu yang saya tak buat ataupun saya tinggalkan, lima taraktahu, kenapa kamu tinggalkan? Nabi tak pernah tanya pun. Allah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang memiliki akhlak paling baik. Siapa yang sebut ni? Pembantu baginda 10 tahun. Ini luar biasa sekali. Wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an kana aliyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh kain sutera, hazan ataupun hariran. Dua-dua kain sutera, cuma ada yang baik, ada yang lebih baik. Dan sesuatu yang lain yang lebih lembut daripada tapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tangan Nabi sangat lembut sekali, masya-Allah. Wala syamamtu miskan qattu wala 'atran kana atyaba min 'araqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menghidu bau kasturi ataupun minyak wangi yang lebih harum daripada peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cakap ni? Sayyidina Anas bin Malik. Allahu akbar. 10 tahun habdin, pengiktirafan yang sangat mulia, pengakuan yang sangat tinggi daripada orang yang menjadi khadam berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pula yang disebutkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat baginda yang mulia. Inna wallahi qad sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari wal hadar. Sesungguhnya kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam musafir dan ketika tidak bermusafir. Fakana ya'udu mardana, baginda menziarahi orang yang sakit di kalangan kami, wa yatba'u janaizana, dan ikut menghantar orang yang meninggal di kalangan kami, wa ya'zu ma'ana, berperang bersama dengan kami, wa yuwasina bil qalili wal katsir, dan membantu kami dengan yang sedikit dan yang banyak. Nabi sangat pemurah dan membantu apa yang ada pada baginda untuk dikongsikan dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu pernah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata beliau, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashadd haya'an min al-azra'i fi khidriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih pemalu daripada
anak gadis perawan yang duduk di biliknya. Masya Allah. Begitu Nabi SAW. Masya Allah. Nabi, kalau beliau tidak suka pada sesuatu, diketahui daripada wajahnya. Kerana Nabi sangat suka sesuatu. Tapi kalau tidak suka sesuatu, Nabi tak mencerca makanan ataupun Nabi tak mencerca dengan perkataannya, menyebut benda yang tidak baik, tidak. Wa idza kariha syai'an urifa fi wajhihi. Apabila Nabi tidak menyukai sesuatu, dapat diketahui daripada riak muka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun berkata keji dan juga tidak pernah melakukan perbuatan yang keji. Wa kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya di antara orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya kepada orang lain. Allah. Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Tidak pernah Nabi kalau diminta sesuatu, tak pernah Nabi kata da. Allahu akbar. Nabi tak pernah kata la, melainkan Nabi akan tunaikan hajat, berikan permintaan dan tunaikan keperluan seseorang itu. Mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Nabi diakui akhlaknya, diiktiraf akan ketinggian akhlaknya bukan sahaja daripada isteri baginda, menantu baginda, orang yang menjadi khadam baginda, para sahabat-sahabat yang rapat dengan baginda, malah kaum yang memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengakui akan ketinggian akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul lagi, kaum baginda yang masih lagi musyrik ketika itu pun mengakui akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat, Nabi keluar dan naik bukit Safa. Lalu Nabi mengatakan, ya sabahah, ya sabahah. Ini sabahah maksudnya, ya sabahah, itu maksudnya nak mengambil perhatian orang lain. Ini seruan kerana ada sesuatu yang penting. Sampai mereka bertanya, man hadzal ladzi yahtif? Siapa dia yang memanggil-manggil tu? Lalu mereka mengatakan Muhammad. Lalu mereka pun berkumpul. Masya Allah, dekat mana ni? Dekat bukit Safa. Lalu Nabi mengatakan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdul Muttalib. Nabi panggil bani ini, kaum ini, puak ini, kabilah ini, memuliakan kaum-kaum ataupun kumpulan-kumpulan, puak-puak kabilah yang hadir. Lalu kata Nabi, ara'aitakum law akhbartukum anna khaylan takhruju bi safhi hadzal jabal akuntum musaddiqi? Kalau saya katakan dan bagi tahu pada kamu ada pasukan tentera berkuda yang akan keluar daripada kaki bukit ini untuk menyerang kamu, apakah kamu akan mempercayaiku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ramai-ramai menjawab, ma jarrabna 'alaika kadhiban. Kami tidak pernah mendapati kamu berdusta, wahai Muhammad. Allah. Ini pengakuan daripada orang yang bukan Islam. Demikian sedikit kita bicarakan akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh isteri baginda, oleh pembantu baginda, oleh menantu baginda, para sahabat, juga
musuh baginda sendiri ataupun kaum, malah diakui akhlak ini sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara lebih agresif. Nabi diakui orang yang punya akhlak sebelum menjadi baginda, sebelum menjadi rasul dan menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga sekelumit akhlak baginda ini dapat kita contohi untuk meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan dan rakan-rakan pendengar setia Radio IKIM. Kita dah bersama-sama ikuti pengajian ilmu kita bersama dengan Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel. Pun semoga apa juga yang kami bawakan dekat sini memberi manfaat terbaik buat anda. Siaran ulangan Maulid kali ini kita bawakan jam 10 malam Sabtu, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Teruskan setia bersama kami, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Buat orang-orang Sarawak, jangan lupa dengarkan Radio IKIM di 93.7 FM di Kuching, Sarawak. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan promo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Yayasan Ikhlas sedang mengadakan kempen untuk membantu ramai pesakit yang mengidap pelbagai penyakit kronik serta hidup dalam keadaan miskin dan dhaif. Ramai yang tidak mampu untuk membeli ubat dan peralatan yang diperlukan. Sumbanglah di www.bantupesakitsehat.com. Saya ulang, www.bantupesakitsehat.com. Saya Prof. Dr. Mohaya untuk Yayasan Ikhlas. Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam segmen Aspirasi 1 hingga 4 petang bersama Siti Rohani Surani, MTech dan Bijak Wang antara sajian istimewa untuk anda. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, saya dah cuba serai mas kurma Hidayah Plus. Anda, bila lagi? Terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di seluruh toko-toko jamu seluruh Malaysia. Hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Buku terbitan IKIM Islam dan Pemeliharaan Biodiversiti memberi pendadahan kepada masyarakat untuk mengenali biodiversiti dan memahami hubung kait biodiversiti dengan kelangsungan hidup manusia di atas muka bumi serta kelestarian alam sekitar. Kupasan buku ini diterapkan dengan elemen pendekatan Islam bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang aspek kelestarian alam sekitar dan biodiversiti yang menjadi sebahagian daripada tuntutan agama yang wajib dijaga dan dipelihara sebaik mungkin. Dapatkan buku baharu terbitan IKIM bertajuk Islam dan Pemeliharaan Biodiversiti dengan tawaran diskaun yang menarik di www.ikimniaga.my, www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 388 untuk maklumat lanjut. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Generasi membawakan tajuk ciri-ciri kualiti utama keluarga idaman untuk bahagian yang terakhir dan kita masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Harlina Haliza Haji Siraj pagi ini ya. Menangani stres. Macam mana kita boleh bina keluarga idaman walaupun dalam bahtera kita, sampan kita ni goyang-goyang, Prof? Okey, pertama sekali harapnya bukan sampan kulit lah ya ataupun rakit. Tidaknya bahtera kapal mudah-mudahan ya. Ingat tak Prof kata sekarang ni dia tak boleh kapal biasa je, dia kena yang boleh transform jadi kapal selam. Kan dia jadi transformer yang itu paling canggih sekali ya. Sebab kita tak tahu apa yang bakal mendatang ya. Mana tahun lepas masa macam ni kita tak terfikir langsung ada satu wabak COVID yang melanda seluruh dunia ya. Bayangkan mana ada satu periksa yang boleh semua orang ambil kan, yang ini Allah bagi semua kena. Kan? Jangan kita nampaklah ada yang berjaya ada yang tak berjaya. Sama juga dengan tajuk yang ini ya. Maknanya
maknanya keluarga yang kuat ni, keluarga yang stabil dan keluarga idaman kita ni, dia boleh menangani stres, ya, konflik, krisis tu dengan kaedah yang berkesan, ya. Maka akhirnya stres itu dapat dikendalikan dengan baik. Yang masalah sekarang ni,